3 pelabur Amerika Syarikat setuju melabur di Malaysia. Berita tengah hari 20 September bersama saya, Hazel Desmond. 2 maut dan 7 cedera dalam satu kemalangan maut melibatkan beberapa kenderaan di Persiaran Utara Putrajaya pagi tadi. Sebuah lori yang gagal berhenti merempuh beberapa kenderaan lain. Menurut laporan, insiden melibatkan 2 buah lori, 2 buah kereta dan 2 buah motosikal. Turut terlibat dalam kemalangan itu ialah anggota polis bermotosikal. Lori terbabit dilaporkan gagal berhenti dalam satu sekatan jalan raya lalu merempuh 5 kenderaan. Ketua Polis Daerah Putrajaya SCPA Asmadi Abdul Aziz mengesahkan kejadian. Untuk laporan terperinci, terus setia bersama Berita RTM. Dan ini pula di Pahang, 3 lelaki maut selepas bas ekspres 2 tingkat yang dinaiki terbabas di kilometer 81 Jalan Lipis Merapuh dekat Kampung Kubang Rusa awal pagi tadi. Mangsa yang maut ialah pemandu bas serta 2 penumpang. Ketua Polis Daerah Lipis Superintendent Azli Muhammad Noor dalam satu kenyataan memaklumkan kemalangan yang berlaku pada pukul 1.50 pagi ketika bas membawa 18 penumpang itu dalam perjalanan dari Kota Baru Kelantan ke Kuala Lumpur. Bas berkenaan dipercayai hilang kawalan ketika melalui selekoh lalu terbabas ke bahu jalan sebelum melanggar pokok. Pemandu dan 2 orang penumpang meninggal di tempat kejadian dan mayat mangsa dihantar ke Hospital Kuala Lipis untuk bedah siasat. 6 penumpang yang cedera dan pemandu kedua juga sedang dirawat di hospital sama. Beliau berkata siasatan lanjut diteruskan dan kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berlepas ke New York, Amerika Syarikat malam tadi untuk menghadiri Perhimpunan Agung PBB UNGA. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan beliau bersama isteri dan delegasi Malaysia memulakan perjalanan ke New York bagi menyertai UNGA ke-78. Dalam perhimpunan bersama pimpinan dunia ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim antara lain akan berkongsikan usaha Malaysia dalam menangani krisis iklim bagi mencapai Agenda 2030. Selain itu, hala 7 negara di bawah kerangka Malaysia Madani serta beberapa isu global lain. Beliau turut memohon rakyat mendoakan misi delegasi Malaysia berjalan lancar. Ini adalah unggah pertama Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri sejak mengangkat sumpah pada 24 November tahun lalu. 3 pelabur Amerika Syarikat menyatakan persetujuan untuk melabur di Malaysia. Ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Laporan Nuryanti Nordin dari New York. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, antara syarikat tersebut Alton Industry Limited Group dan Topline Furniture Corporation. Para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai net zero target seawal 2030. Itu biasa mereka hendak macam-macam insentif, ya, insentif, dan bagi saya insentif yang mereka minta ataupun mereka pohon itu mestilah ada spillover yang positif kepada rakyat dan juga kepada syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. So it has to be a win-win lah. So kalau spillovernya creating the right kind of jobs, ya, dan creating the right kind of spillover to our local companies, then we can consider the insentif yang mereka minta lah, usually tax insentif dan sebagainya. Tengku Datuk Seri Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York. Antaranya melalui mesyuarat meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan melalui Invest Malaysia New York.
Malaysia akan berkongsi naratif visi ekonomi madani kepada pelabur-pelabur melalui perjumpaan meja bulat bersama syarikat Fortune 500 pada Khamis. Turut akan diberi pencerahan adalah mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP, Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR dan penjelasan mengenai kajian seperpenggal rancangan Malaysia ke-12 kepada pelabur dan juga bakal pelabur yang berpotensi. Kesemua dasar itu berada di bawah payung ekonomi madani. Usai usaha di New York, inisiatif sama turut akan dipanjangkan pada mesyuarat pemimpin-pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC November nanti. Laporan Nurianti Nordin dari New York untuk RTM. Dalam usaha mempertingkatkan program pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, 3 buah kolej komuniti akan menawarkan program kelayakan mikro bermula tahun hadapan. Para graduan sekalian, menurut Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Muhammad Yusof Abdal, program itu akan dimulakan di Kolej Komuniti Pasir Gudang, Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Segamat sebagai projek rintis sebelum diperluas ke seluruh negara. Dalam kaedah antara kita memperkasakan TVET ini, kita banyak kaedah lah, terutamanya mempermudahkan, keduanya membuat satu pendekatan secara program, iaitu kita akan juga fokus kepada program seperti micro-credential yang kita akan ada program yang kita khususkan kepada keperluan industri juga, dan kita telah di peringkat kementerian di bawah pimpinan Yang Berhormat Menteri telah bersetuju untuk memulakan lebih kurang serta silap saya tahun depan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Convocation Komemoratif Kolej Komuniti tahun 2023 di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai. Polis sedang mengesan 3 lagi peserta Himpunan Aman Selamatkan Malaysia di Ibu Negara pada 16 September lalu yang masih gagal dihubungi. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Alauddin Abdul Majid berkata pihaknya akan mengeluarkan nama individu berkenaan jika mereka masih lagi belum tampil untuk membantu siasatan. Setakat ini, 16 daripada 28 individu yang dikenal pasti terlibat dalam perhimpunan itu telah dirakam keterangan. Kita berharap mereka datang, come forward. Tapi setakat ni 3 orang ni tidak dapat dikesan lagi lah. So kita akan keluarkan lah. Kalau tak datang juga, kita akan keluarkan nama-nama lah untuk membantu pihak polis. Beliau yakin kertas siasatan akan dapat dilengkapkan minggu ini untuk dibawa kepada pihak pendakwa raya bagi tindakan lanjut. Pada Sabtu lepas, perhimpunan yang disertai kira-kira 800 peserta itu disahkan tidak mematuhi Akta Perhimpunan Aman APA 2012. Beli! Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Sidang Dewan Negara pagi ini mendengar pembentangan usul kajian seperpenggal rancangan Malaysia RM ke-12 oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Antara dibentang inisiatif pendapatan rakyat. Kita langsung ke Parlimen bersama Syamimi Sarifan. Mimi. Terima kasih Hazel. Ahli Dewan Negara diminta untuk memberi kerjasama dan sokongan kepada usaha kerajaan merealisasikan kajian seperpenggal RM ke-12 selain merestui usaha kerajaan untuk merancang dan melaksanakan segala agenda pembangunan negara yang mapan selari aspirasi Malaysia Madani. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata keutamaan dan penekanan baru diberikan kepada dasar strategi dan inisiatif bagi pembangunan sosioekonomi. Malah menjadi langkah memperkukuh tadbir urus baik yang mapan, sejahtera dan berpendapatan tinggi. Dewan yang mulia ini menyeru seluruh rakyat Malaysia berganding bahu untuk memastikan pertumbuhan ekonomi negara kekal mampan serta pengagihan kekayaan adalah telus, adil dan saksama. Bismillahirrahmanirrahim.
Rafizi turut merakamkan penghargaan kepada Ahli Dewan Rakyat yang telah pun meluluskan usul rancangan Malaysia kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 petang semalam. Baik, sebanyak 125,356 permohonan diterima bagi penyertai inisiatif pendapatan rakyat IPR setakat 18 September lalu. IPR merupakan inisiatif terbaik dalam membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan struktur ekonomi rakyat. Jelasnya, usaha mendapatkan jurang ketidaksamarataan akan dipergiat bagi memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan kesejahteraan rakyat. Kemajuan rakyat tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi meningkatkan darjat hidup rakyat, tumpuan untuk membangunkan masyarakat sejahtera akan dijayakan melalui 4 penegasan. Penegasan kelima, untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama kerajaan dan akan terus diberi tumpuan di samping usaha untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Setakat 31 Ogos lalu, hampir 113,000 keluarga miskin Tegar telah dibantu keluar dari kemiskinan menerusi inisiatif yang dilaksana kerajaan. Ia merupakan sebahagian komitmen kepada menoktahkan kemiskinan Tegar tahun ini. Seterusnya, Malaysia menyasarkan untuk berada pada kedudukan ke-25 teratas bagi Indeks Pembangunan Manusia HDI dalam tempoh 10 tahun sekaligus memperbaiki rekod di tangga ke-62 daripada 189 negara bagi indeks sama pada 2021. Pada peringkat domestik pula, tahap kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat telah meningkat sebanyak 1.3% setahun dalam Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia. Pendapatan purata bulanan isi rumah juga bertambah baik, iaitu sebanyak RM8,479 Malaysia pada tahun 2022 berbanding RM7,900 pada tahun 2019. Beliau menjelaskannya ketika sesi pembentangan usul kajian separuh penggal RMK12 di Dewan Negara. HDI mempertimbang 3 aspek pembangunan manusia merangkumi gaya hidup sihat, kualiti pendidikan dan taraf hidup yang lebih baik. Baik saudara, sebelum sesi perbahasan bermula yang di-Pertua Dewan Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar meminta ahli Dewan Negara sentiasa menjaga etika perbahasan ketika persidangan berlangsung sekaligus tidak mengulangi situasi tegang yang berlaku di Dewan Rakyat semalam ketika sesi penggunungan Perdana Menteri. Tegas beliau, perbezaan pendapat boleh dizahirkan namun perlu menghormati undang-undang dan perlembagaan di Parlimen selain tidak membangkitkan pertanyaan bersifat peribadi kepada jemaah menteri ketika perbahasan. Saya berharap kita mesti menunjukkan sikap peradaban yang dikehendaki ataupun tersemat dalam perlembagaan tertentu sendiri. Jadi apa yang berlaku di Dewan Rakyat semalam telah menjadi cemuhan umum. Jadi kita tidak mahu perkara yang sama berlaku di Dewan. Beliau berkata demikian ketika sesi perbahasan rancangan Malaysia ke-12 di Dewan Negara. Baik, SP RMK-12 akan berlangsung selama 4 hari bermula hari ini, diikuti dengan jawapan oleh kementerian berkenaan pada 25 dan 26 September depan. Dan saya kira itu saja perkembangan dari Dewan Negara. Kembali mengikuti perkembangan berita tengah hari bersama Hazel Desmond di studio. Silakan Hazel. Syamil Misaripan, terima kasih. Berita tengah hari berehat seketika, kembali selepas ini. Perumahan inklusif madani akan dibangunkan untuk golongan sasar di bandar utama seperti Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Selangor dan Pulau Pinang. Pembinaan ini melibatkan 800 unit rumah dengan pelbagai saiz, ruang lantai bagi menampung keperluan golongan sasar yang berbeza.
Tumpuan juga diberikan untuk meneroka potensi perkampungan persaraan yang inklusif. Bekalan beras tempatan dan import di Johor masih mencukupi. Berikutan penggunaan beras rakyat di negeri itu untuk sebulan adalah sekitar 21,000 tan metrik berbanding bekalan sebulan 23,000 tan. Rakyat di negeri itu dinasihat supaya tidak membuat pembelian panik terhadap beras kerana bekalan itu mencukupi. Saya cuma nak betulkan sedikit persepsi rakyat, terutama di Johor. Untuk makluman, saya dapat data daripada lembaga agensi kawal selia padi dan beras. Juga data daripada Jabatan Pertanian bahawa penggunaan beras untuk negeri Johor setahun lebih kurang 316,000 metrik tan setahun. Johor menerima 100 tan metrik beras untuk diagihkan kepada beberapa agensi termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Pertubuhan Peladang serta pasar raya terpilih bagi mengatasi kekurangan bekalan di negeri itu. Setakat ini pihak berkuasa di Johor tidak menerima sebarang aduan berkaitan mana-mana pihak menyorok bekalan beras. Susulan isu kenaikan harga beras putih import serta kekurangan bekalan beras putih tempatan di pasaran ketika ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah mengambil inisiatif mengurangkan beban pengguna menerusi jualan rahmah. Kita laksanakan jualan rahmah 2 kali sebulan di setiap DUN. Di mana di seluruh DUN di Kedah ni sebanyak 72 kali sebulan. Itu jualan rahmah bergerak. Kita jual beras dengan harga minima iaitu RM13, sama dengan harga beras tempatan. Harga beras import dijual dengan harga beras tempatan, nilai beras tempatan. Itu adalah inisiatif yang pertama. Tambah Afendi, program jualan rahmah di 126 lokasi seluruh negeri Kedah telah meraih nilai jualan RM6.89 juta setakat 17 September lalu. Bagi jualan rahmah bergerak di 55 lokasi pula membabitkan hampir 75,000 pengunjung dengan nilai jualan hampir RM763,000. Universiti Malaysia Kelantan UMK mencipta sejarah apabila memenangi anugerah Global Award for World Heritage Education Innovative Cases bagi kategori Star of Outstanding di Riyadh, Arab Saudi. Menurut Dekan FSB, Profesor Madya Dr. Muhammad Faiz, pengiktirafan antarabangsa ini adalah hasil penganjuran program UNESCO World Heritage Volunteer tahun lalu. Jelas beliau buat julung kali Malaysia menerima pengiktirafan berkenaan dan dijemput pada sesi perkongsian kes inovatif pendidikan warisan dunia terkemuka global yang dianjurkan UNESCO. Kriteria utama bagi kategori Star of Outstanding adalah projek-projek pendidikan warisan dunia yang memiliki elemen contoh yang boleh dipelajari dan diaplikasi di seluruh dunia bagi menjaga warisan-warisan dunia. Program WHV 2022 merupakan satu daripada 8 projek di Asia dan satu-satunya mewakili negara yang dilaksanakan dalam usaha menyokong Perbadanan Taman Negeri Perak bagi hutan simpan Royal Belum di Pulau Banding, Gerit. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Dagangan Bursa Malaysia mempamerkan aliran menurun ketika urus niaga dimulakan. Pelabur dijangka mengambil pendekatan tunggu dan lihat menjelang mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat.
Indeks FBM KLCI susut 3.86 mata kepada 1,453.80 mata setakat pukul 12.30 tengah hari tadi. Ecovest muncul, kaunter saham paling aktif naik 2.5 sen kepada 58 sen. IWCT meningkat 8.5 sen kepada 77.5 sen dan MRCB naik 2 sen kepada 48.5 sen. Sementara itu FNN mendahului kaunter saham paling untung dengan peningkatan 36 sen kepada RM25.60. Hub Seng meningkat 22 sen kepada RM4.70 dan Dutch Lady naik 18 sen kepada RM22.58. Ringgit pula dibuka tinggi sedikit berbanding dolar Amerika Syarikat pagi tadi berikutan permintaan sederhana terhadap mata wang tempatan. Pada 12 hari, ringgit diniagakan pada 4.69 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.43 dan berada pada 3.17 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.81 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.01 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.94. Usahawan memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Saraswati Kandasamy berkata, kerajaan sentiasa komited menyokong dan menawarkan pelbagai inisiatif dalam memperkasa usaha mereka. Berucap pada Majlis Anugerah Usahawan Brand Laureate 2023, beliau berkata usahawan juga digalak mempamerkan jenama mereka, berkongsi kejayaan dan memberi inspirasi kepada usahawan lain. As an opportunity, the Brand Laureate Entrepreneur Award worldwide. Congratulations. Once again, Today, I want to emphasize that the Brand Laureate Entrepreneur Awards is more than just an accolade. It serves as a platform that not only acknowledges your hard work and dedication, but also amplifies the visibility of your brands on a national landscape and international scale. In increasingly competitive business landscape, building a strong brand presence is essential for success, and the Brand Laureate provides a remarkable opportunity for entrepreneurs to achieve just that. Lebih daripada 150 pemimpin dunia berkumpul di New York menghadiri Perhimpunan Agung Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Tahun ini UNGA, Badan Pembuat Dasar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, sekali lagi menumpukan isu seperti krisis makanan global, kenaikan harga makanan, pemanasan global dan konflik Ukraine-Rusia. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva adalah pemimpin pertama yang mengeluarkan kenyataan negara pada sesi debat umum, diikuti Presiden Amerika Syarikat Joe Biden selaku negara tuan rumah. Dalam ucapannya, Biden menggesa seluruh dunia supaya menentang pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Presiden Rusia Vladimir Putin, rakan sejawatnya dari China Xi Jinping, Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Britain Rishi Sunak tidak hadir pada perhimpunan seminggu itu. Perhimpunan tahunan itu menyaksikan kembalinya Presiden Volodymyr Zelensky yang konflik negaranya dengan Rusia antara isu yang dibincangkan di UNGA. Selain daripada pemimpin negara dan kerajaan, ratusan perwakilan daripada pelbagai agensi PBB dan Pertubuhan Masyarakat Madani menyertai beberapa acara dijadual sepanjang minggu ini. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengecam sekeras-kerasnya tindakan Iran pada ulang tahun pertama kematian Mahsa Amini. Menurut kenyataan PBB, pihak berkuasa Iran telah menahan berpuluh-puluh pembela hak asasi manusia sebagai usaha bersepadu untuk membatalkan protes menandakan ulang tahun demonstrasi tahun lalu terhadap kematian wanita muda Iran Kurdish itu.
Pihak berkuasa setakat ini gagal menjalankan siasatan bebas, saksama dan telus terhadap kematian Amini. Polis moral Iran telah menahan gadis berusia 22 tahun itu kerana didakwa tidak memakai tudung dengan betul. Apa yang berlaku selepas itu masih tidak jelas. Namun wanita muda itu koma dan meninggal dunia di hospital. Beribu-ribu orang berpusu-pusu ke pengebumian Amini. Bermula di wilayah Kurdish, protes telah merebak ke seluruh negara. Aksi Liga Juara-Juara Asia ACL, Johor Darul Takzim JDT tewas tipis 0-1 dalam aksi pembukaan kumpulan 1 menentang Kawasaki Frontale di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Dalam aksi tersebut, sepakan gunting penyerang Marcino pada penghujung babak pertama sudah cukup mengecewakan tuan rumah. Penyerang berusia 28 tahun dari Brazil itu memecah kebuntuan selepas memanfaatkan tandukan Tatsuki Seko selepas kedua-dua pasukan berhempas pulas mencari gol pembukaan. Babak kedua pula menyaksikan Marcino hampir menambah gol pribadinya pada minit ke-47 selepas mendapat umpanan cantik ke dalam kotak penalti. Namun tolakannya sedikit tersasar. Skuad kendalian Esteban Solari cuba bangkit mencari gol penyamaan, namun percubaan yang dilakukan Harimau Selatan tidak berjaya memecah kekebalan kubu pertahanan juara 4 kali Liga Jepun itu. JDT mendapat peluang keemasan di penghujung aksi, namun sepakan tonggak tengah dari Spanyol Juan Muniz Gallego sedikit tersasar melewati palang gol. Selepas ini, JDT akan bertandang ke Stadium Patum Thani menentang BG Patum United pada 3 Oktober. Dalam perkara itu, Ketua Jurulatih JDT Esteban Solari akui pasukannya telah memberikan cabaran sengit kepada lawan apabila berupaya menyekat kemarahan Kawasaki Frontale untuk menambah jaringan. If I can choose one way to lose, it will be this. Because it will be fighting until the end, playing with the heart, defending an idea of football, and going always forward. Mistakes in football are part of the game. We cannot say because at the end, Shihan is a good goalkeeper and maybe he took a bad decision. Failing to hit the target deep into injury time. Masih melibatkan aksi Liga Juara-Juara Asia. Dalam saingan kumpulan E di Tehran, Cristiano Ronaldo berjaya mencipta beberapa peluang jaringan untuk Al Nassr ketika menang 2-0 menewaskan kelab dari Iran Persepolis. Itu juga adalah penampilan pertama Ronaldo dalam saingan Liga Juara-Juara Asia. Gol awal klub Liga Pro Saudi itu diperoleh menerusi jaringan sendiri pemain lawan Daniel Ismail Lifa pada minit ke-65 sebelum Muhammad Qasim meledak gol kedua Al Nassr pada minit ke-72. Aksi di Stadium Azadi berlangsung tanpa penonton susulan hukuman terhadap pasukan tuan rumah Persepolis. Sebelum ini, Konfederasi Bola Sepak Asia mengekalkan hukuman satu permainan tanpa penyokong Persepolis pada 2021. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.